كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولمعلمينا الأحياء منهم والأموات. شهدوا لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, perbincangan mudzakarah kita 40 hadis susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala malam ini akan diteruskan dengan kita akan menyambung perbincangan hadis yang ke-12 Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke halaman 115, antara intipati yang boleh kita ambil daripada hadis sebelum ini, hadis yang ke-11, iaitu berkenaan dengan mengutamakan kepastian. Sebagaimana matan hadis tersebut berbunyi, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Apa intipatinya? Intipatinya adalah tinggalkan keraguan dan pilih keyakinan. Itu panduan dan kaedah yang dapat kita ambil. Dan sebelum itu lagi telah kita bincangkan hadis berkenaan dengan halal, syubhah dan haram, yang mana jelas halal, di tengahnya adalah yang syubhah, dan jelas yang haram. Jadi dah ada satu panduan garis pemisah antara yang jelas halal, jelas haram dan di antaranya. Maka di sini memberikan panduan kepada kita, termasuk dalam hadis ke-12 ini, untuk kita mengutamakan sesuatu yang kepastian, keyakinan berbanding dengan perkara yang tidak pasti. Jadi bagaimana kita nak menghubungkaitkan kaedah panduan tersebut dalam kehidupan kita? Antaranya adalah bagaimana cara kita mewujudkan zon ataupun persepsi dalam sehari-hari kita lalui. Maka dalam banyak mafhum hadis Nabi SAW dan juga ajaran agama adalah untuk kita menjauhkan diri daripada su'uzan, sangkaan buruk yang tidak ada asas. Sangkaan buruk tersebut perlu dielakkan dan banyakkan husnul zan, sangkaan baik. Maka kita dapat lihat bagaimana nak dihubungkaitkan, kerana perkara yang melibatkan zan ini, jadi kita bincangkan kalau ilmu tu diibaratkan 100% tentang apa yang kita pasti, ataupun perkara yang kita tahu dengan keyakinan. Muka surat 111. Tanggapan seseorang kepada sesuatu perkara itu ada 5 tahapnya, ataupun 5 bahagian. Yang paling atas, yang kita paling yakin, yang kita ketahui, dirujuk sebagai ilmu. Itu kalau kita nak letakkan secara nombornya sampai ke 100%. Mungkin dia punya julatnya antara 80 sampai 100%. Itu kelompok yang paling atas. Kemudian zan, bawahnya adalah zan. Dia tak sampai ke tahap ilmu, dia sekadar zan sahaja. Ada dalil tertentu tetapi tidak yakin, itu zan. Yang di tengahnya adalah syak. Syak ini 50-50. Wujudnya yang kita percaya dan tidak percaya adalah sama. 50-50 itu adalah syak. Di bawahnya pula adalah waham. Waham ini lebih rendah daripada syak, dan dia berlawanan dengan zan. Dan yang paling bawah sekali adalah yang mana tidak ada pengetahuan. Jadi di sini apa yang kita nak kaitkan adalah
dalam situasi seharian kita, lebih-lebih lagi yang melibatkan hubungan kita dengan manusia lain yang melibatkan nuzul, maka lebihkan husnuzul dan kurangkan ataupun elakkan jika memang dah ada bukti dan petanda-petanda awal yang jelas adanya kemungkaran yang akan berlaku, maka di situ tidak wajar lagi lah bersangka baik lah. Okay, baik. Jadi itu bagaimana kita nak menghubungkan pengajaran daripada hadis yang ke-11, di mana kita mengutamakan suatu kepastian berbanding dengan perkara yang masih lagi ragu-ragu, antaranya melibatkan sangkaan kita terhadap orang lain, ya, dalam banyak situasi, ya. Okey, baik. InsyaAllah malam ini kita akan terus 12, hadis yang ke-12. Judulnya adalah meninggalkan perkara yang tiada kena mengena dengan diri, ya. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam An-Nawawi membawakan hadis ini yang mana sekali lagi yang ringkas, ya. Berapa tah perkataan? Berapa tah kalimah? 1 2 3 4 5 6 7 8, betul tak? 4. Jadi 8 kalimat, ya. Dan kita akan bincang selepas ini. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi, bagaimana Nabi bersabda dalam beberapa kali sangat padat dengan pengajaran yang dapat diambil dalam kehidupan kita. Baik. Siapakah perawi hadis ini? Yaitu Sayyidina Abu. InsyaAllah kita akan menggunakan kitab ni dengan begitu dekat. Tetapi ini bukannya sesi membaca bersama-sama, bukan. Kita tak akan baca sebiji-sebiji lah. Lagi jadi sesi membaca di surah Al-Hidayah kan. Ini bukan kelas bahasa Melayu. Tak baca sebiji-sebiji dah. Kita akan rujuk secara dekat, rujuk. Tapi kita tak akan baca sebiji-sebiji lah. Semua banyak baca kan. Okay, baik. Okay. Banyak makna yang utama, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, baginda ada jami' al-kalimat, jawami' al-kalimat. Okay, apa intipatinya? Sayyidina Abu Dhar kata, dia kata, sesiapa yang anggap perkataannya itu adalah sebahagian daripada amalan dia, ya. Maksud kata dia tak asingkan perkataan dia tu dengan amalan dia, ada kaitan. Dia melihat apa yang dia cakapkan itu juga adalah amalan dia, maka dia akan menjaga percakapan, ya. Dia akan kurang berbicara melainkan dalam manfaat baginya. Ini adalah apa yang kita nak lihat dalam kalangan salafus salih, dalam kalangan orang-orang yang jiwa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa. Maka mereka melihat, percakapan ini mereka lihat. Dinukilkan juga tentang kalam Imam Abu Dawud ini. Ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi setiap ilmu, dan salah satunya hadis ini, ya, meninggalkan perkara yang tidak berkaitan. Lagi 3 saya mau tak tahu. Itu kita kena buat kajian. Kalau ada rezeki, kalau jumpa kita tahu lagi 3 tu, maka insyaAllah kita boleh kongsikan. Baik. Jadi nak beritahu kat sini, ilmu ni penting, dan ulama dalam nak menguraikan, nak menyatakan dasar ilmu itu, ulama akan kaitkan dengan hadis ini, ya. Baik. Yang kedua ialah Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau menyatakan hadis ini merupakan salah satu daripada usul. Pernah dengar perkataan usul? Usul ni daripada kalimah aslun, ya. Aslun itu maksudnya benda yang dasar, pokok utama, ya. Asal, aslun. Kalau usul ni dia dah jadi kalimah jamaah. Okay, baik. Kita pernah ni kan hadiri majlis tahrir kan, wa usulihi wa furu'ihi, betul tak? Usul tu yang dimaksudkan juga kalau kita belajar ilmu faraid, dia merujuk kepada ayah dan ke atas, tok kita, ayah kepada tok wan, ayah kepada ayah kita, tok wan kita, dan ke atas tu usul. Kalau furu' ni buat pecahan yang ke bawah, ya.
Baik, ni Nabi kita kata usul ni benda yang dasar, yang utama. Baik. Dalam banyak nilai-nilai akhlak yang ada ni, yang perlu ada kepada orang beriman. Jadi dasar utama akhlak orang beriman, akhlak orang Islam. Yang pertama apa dia? Hadis berkenaan dengan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, atau kama qala, dia akan bercakap baik ataupun dia diam. Itu yang pertama. Kalau ada pensel ke, ada pen ke, boleh buat dengan ni. 4 hadis yang menjadi usul ataupun dasar akhlak adab orang Islam ni. Yang pertama, hadis berkenaan dengan bercakap baik ataupun diam. Salah seorang kawan saya, pensyarah di Universiti UTM, dia punya status WhatsApp dia yang profile kan, dia letak hadis ni lah. Kod dia tak larat nak sembang kan, dia letak siap cakap yang baik ataupun diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ini berkenaan dengan kita nak jaga lidah kita. Baik. Nanti saya akan bincang salah satu hadis Nabi menyebutkan antara perkara yang banyak mengheret manusia mendapat azab neraka berpunca daripada 2 benda, iaitu mulut dan kemaluan. Dosa yang banyak berlaku. Itu yang pertama. Dia berkata baik ataupun diam. Jadi menjadi dasar yang kedua. Ya. Kita tak buat benda yang tak ada faedah dengan kita. Jadi ini difahami sebagai sesuatu yang kita tinggalkan benda berlebihan yang tak ada kaitan dengan kita. Ya. Baik. Yang ketiga adalah hadis yang berkenaan dengan la taghdab. Jangan marah. Ini perkataan jaga perasaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang keempat yang menjadi usul kepada akhlak dan sikap adab orang beriman ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu la yu'minu ahadukum hatta berjamaah. InsyaAllah kita semua, insyaAllah kita dan semua orang Islam yang melazimi solat berjamaah di masjid dan juga yang sedang nak berhijrah, kalau boleh kita main masjid ni, kita nak kumpul sebanyak boleh pahala yang ada, dan kita nak mengurangkan kebencian atau kemarahan orang lain. Umpamanya, mungkin kat sini tak berlaku lah, dia ada parking yang luas tak ada masalah. Sebahagian tempat yang ada kekangan kawasan terparking, mungkin menyebabkan kemarahan sikit lah jemaah yang datang nak solat kan. Ni saya sebut secara umum bukan surah mana-mana, secara umum lah. Kalau terkena, mudah-mudahan kita ada kekuatan lah untuk baiki kan. Kawasan tempat tu, surau tu, parking dia terhad. Dia main lambat. Motor tu dia parking betul-betul dekat depan pintu nak masuk. Jadi orang nak masuk susah. Kalau boleh masuk dalam, dia masuk dalam. Tapi dah letak pukul, tak boleh masuk lagi lah. Sama juga kereta pun, kalau boleh dia parking paling dekat bagi dia, nak bagi senang dekat dia sahaja, tapi dia menyusahkan orang lain. Jadi kita rasa benda tak wajar berlaku lah. Kalau boleh kita nak datang solat ni supaya banyak pahala dan minimiskan, avoid dosa-dosa yang berkaitan. Jadi kalau kita suka, kita datang masjid ni dengan tenang, laluan ke masjid ataupun surau ni tak terhalang, nak melangkah senang, maka kita pun buat benda yang sama kepada orang lain. Kita suka kalau orang parking kereta elok-elok, tak ganggu laluan utama ke pintu masuk surau. Selipar pun kita suka orang susun elok-elok, elok je dekat rak kasut, supaya nanti nak jalan masuk ke surau tak tersalung kaki, terjatuh. Jadi kita buat benda yang sama. Sah depan, dia akan berebut, dia akan sanggup ambil undi. Jadi kena behave lah, kena behave. Kalau nak sah, jangan main lambat, lepas tu bergesak, tolak orang semua. Dia menyempit dekat sah depan. Jadi benda tu kita kena tengok balik. Jadi intibat ini adalah kita suka orang buat satu benda, maka kita pun kena buat benda yang sama kepada orang lain. Baik. Sebagai ulama berkata, hadis ini menghimpunkan keseluruhan agama ini. Kerana apa? Hadis ini beritahu tinggalkan benda yang tak ada faedah. Mafhum yang sebaliknya apa dia?
Yang boleh kita faham yang sebaliknya, kita reverse apa dia? Terus surat. Yang sebaliknya apa dia? Buat benda yang diperintahkan, buat benda yang ada faedah kepada kita. Jadi dah terangkum lah. Kerana agama kita ini akan melibatkan, orang kata apa? Perintah untuk melaksanakan perkara al-fi'lu dan perintah untuk meninggalkan larangan. Perintah untuk buat dan perintah untuk kita tinggalkan. Jadi dua-dua ini merupakan intipati agama kita. Okey, baik. Seterusnya di sini dinukilkan juga Imam Abi Muhammad bin Abi Zaid kata, himpunan adab dan akhlak yang baik serta pegangannya tercabang kepada 4 hadis. Dan Imam Malik menukilkan pernah sampai kepada beliau ada suatu soalan yang telah ditanyakan kepada Luqman Al-Hakim, apakah yang menyebabkan Luqman Al-Hakim mencapai martabat yang tinggi tersebut? Maka Luqman Al-Hakim menyatakan 3 benda ni. Apa dia? Yang pertama adalah bercakap benar. Yang kedua, menunaikan amanah. Dan yang ketiga, meninggalkan apa sahaja yang tidak berguna bagi diriku. Baik. Dia matchingnya dengan 4 perkara tadi kita bincangkan, iaitu yang pertama, bercakap benar. Qulil haq, ataupun dalam hadis tadi beritahu bercakap benda yang baik ataupun bercakap diam. Okay. Menunaikan amanah dan meninggalkan apa sahaja yang tidak ada faedah. Kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Baik. Yang ni kena tarik nafas sikit sebelum baca pasal sifat saya. Sebab dia sangat memukul kita sikit. Tajam. Iaitu apa ya? Mafhum kalam beliau menyatakan tanda Allah Ta'ala berpaling daripada kita adalah kita jadi sibuk dengan benda yang tidak ada faedah dengan diri kita. Jadi kalau kita perasan benda ni berlaku dekat kita, maka itu mungkin tanda jauhnya diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk dengan benda-benda yang tidak ada faedah dengan diri kita. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini daripada surah Az-Zariyat. Banyak kali dibicarakan, disebutkan oleh penceramah ataupun pengajar-pengajar ilmu agama Islam bila kita nak menyatakan apa sebenarnya tujuan kita ini dihidupkan. Nak kembali kepada soalan yang asas dalam hidup kita ini. Maka dinyatakan, dibawakan ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya jadi mereka itu menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi di sini Al-Maraghi menyatakan manusia ini dan juga jin ini adalah patuh kepada setiap keputusan Allah dan mengikut apa yang ditakdirkan Allah kepada. Allah menciptakan mengikut apa yang dikehendaki, beri rezeki mengikut keputusannya. Dan dalam kalangan kita semua ini, makhluk ini, tidak ada seorang pun dari kita yang ada kemampuan untuk membawa manfaat ataupun membawa mudarat kepada diri sendiri. Jadi ini adalah antara dasar utama yang kita perlu lihat daripada ayat tersebut. Okay, baik. Seterusnya Al-Wafi, dalam kitab Al-Wafi syarah kepada 40 hadis ini juga menyatakan Islam ada keselamatan masyarakat supaya kita hidup dalam keadaan yang baik, yang ada kesepakatan dan tidak ada permusuhan. Bagaimana kita nak kaitkan dengan hadis ini? Sangat ringkas, sangat senang nak faham adalah kita tinggalkan benda yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Contoh yang jelas, kita tak akan berlebih-lebihan untuk korek dan cungkil benda-benda yang tidak ada kaitan dengan kita. Mungkin dia nampak kawan dia di tempat kerja ataupun jiran dia pakai sesuatu kenderaan ataupun pakaian yang mewah. Maka mulalah dia keluarkan teori yang banyak, buat kajian sendiri, dan itu akan membawa kepada bibit-bibit perpecahan dan permusuhan. Dia mula korek, dia buat persepsi, spekulasi, kemudian diceritakan kepada orang lain, kemudian wujudnya tanggapan yang buruk, itu akan lagi merebak. Baik.
Seterusnya, yang kelima, Islam juga beri perhatian kepada keselamatan individu untuk hidup di dunia ini dengan keadaan bahagia, adanya hubungan mesra, memuliakan orang lain, dan sehingga akhir sekali dengan harapan supaya kita mati dalam kita tidak akan membawa mudarat kepada orang lain. Ya. Contoh yang mungkin lebih dekat hari ini dalam isu-isu yang wujud di media sosial, sebagai warga maya, netizen, hampir ke semua isu nak dibincangkan, nak dibahaskan dengan begitu berapi-rapi. Mungkin kita terpengaruh dengan sentimen tertentu, kita dengar cerita sebelah pihak sahaja, kita maki hamun, kita kecap sana sini, kan, teruk kan? Keluarkan kata-kata yang teruk-teruk sehingga mewujudkan perbalahan secara maya. Hari ini walaupun kita tidak mengeluarkan perkataan yang tak elok tu secara lidah, tapi kita type. Ya. Jadi berhati-hatilah ya. Yang keenam, sesiapa yang menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya, maka itu menunjukkan dia tidak akan menghadirkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Ini antara panduan yang berikutnya. Jika kita takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan cuba berusaha mengelakkan diri dari perkara yang tidak ada manfaat. Kerana kita risau bila kita sibuk dengan benda yang tidak ada faedah ini, menyebabkan kita terheret kepada dosa. Antara kebaikan Islam, poin yang ketujuh itu, semuanya terhimpun pada dua kalimah, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bila kita biasa dengan ayat ini, jadi bila nak kaitkan perkara ini, maka perlu tinggalkan perkara yang tidak ada faedah dengan diri kita. Baik, itu sebab sedikit. Dan kita lihat pada halaman 118 ini juga, pada perenggan yang kedua daripada atas itu, hadis ini juga mendidik kita untuk menjaga waktu. Kerana apa? Sebab semua kita ni ada 24 jam sehari. Jadi kalau daripada 24 jam itu kita peruntukkan 12 jam untuk buat benda yang tidak ada faedah, maka kita telah kekurangan ataupun kehilangan modal masa untuk buat benda yang berfaedah. Ya. Jadi perlu dinilai masa kita itu digunakan dengan kebaikan. Baik. Aplikasi dalam kehidupan di sini ada suatu macam pengecualian juga untuk kita beri perhatian. Namun perkara ini tidak bermaksud kita mengabaikan apa yang masih lagi perlu memberikan perhatian. Antara hadis yang diberikan rujukan di sini adalah man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhu. Hadis ini menyatakan keperluan untuk kita mengambil berat terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam. Yang paling, bagaimana kita nak memahami hadis ini? Antaranya adalah kita tinggalkan perkara yang tidak membawa faedah. Tadi kita dah sebutkan. Antaranya adalah larangan untuk kita bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Antaranya kita sebutkan laghaw, okey tak? Pernah dengar tak laghaw kan? Laghaw. Baik. Percakapan yang sia-sia ni hukumnya adalah mubah. Maksudnya yang diharuskan, bukan perkara yang jelas diharamkan. Kata-kata percakapan yang jelas diharamkan macam mana? Fitnah, ghibah, apa lagi? Kesaksian palsu, caci maki dan seumpamanya yang dah jelas haram. Tetapi percakapan yang sia-sia ini hukumnya mubah. Dia tidak diharamkan sebagaimana jelasnya haramnya dusta, fitnah, ghibah, kesaksian palsu. Namun benda ini dilarang kerana apa? Nak mengelakkan diri kita daripada membuang masa. Macam tadi telah kita sebutkan, setiap hari semua orang 24 jam. Kena
bijak dan kena berhati-hati, cermat menggunakan masa. Kalau dah sebahagian masa dah, contoh 5 jam dah gunakan untuk benda yang sia-sia, maka kita dah kehilangan masa dah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah kita bincang macam mana masing-masing hadir ke solat berjamaah, tetapi pahala berbeza-beza. Bagaimana mereka yang memperuntukkan masa yang mencukupi, dibersedia dengan awal, dapat hadir dengan tenang, berpakaian dengan baik, dapat hadir solat sunat terlebih dahulu, jawab azan, solat sunat dan seumpamanya. Jadi dia dah invest masa yang lebih banyak, maka insya-Allah darajatnya lebih tinggi berbanding dengan mereka yang mungkin ni contohlah, mungkin contoh di tempat lain, main petang dah senja dah, main lagi. Bila azan baru kelang kabut nak pergi sembahyang. Jadi masa dia tak mencukupi. Baik. Tadi telah menyatakan bagaimana dosa yang banyak membawa manusia ke neraka adalah dosa yang diakibatkan lidah dan percakapannya. Baik. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang imam, Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, yang mana hadis tersebut berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi," dua tulang dagunya, "wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannata." Sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara tulang dagunya, dengan maksud dia jaga, dia bagi jaminan mulut dan lidah dia ni tak buat benda yang diharamkan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka aku, yakni baginda Nabi SAW, menjamin baginya syurga. Dan hadis yang lain menyebutkan antara dua benda yang banyak membawa manusia terheret ke neraka dan dosa yang diakibatkan percakapan mulut dan juga kemaluannya. Baik. Jadi sebab itu, kenapa kita nyatakan tadi percakapan yang sia-sia ini tidak dianjurkan. Boleh buat tetapi tidak digalakkan, kerana takut terheret kepada perkara yang membawa dosa. Okey, baik. Perkara yang haram memang jelas perlu dihindari. Kita dah nampak orang yang beriman cakap benda baik, cakap benda betul ataupun diam. Namun di sana kalimah yang baik ini yang menggembirakan saudara kita, insya-Allah dapat pahala. Kita tanya khabar, kita meraihkan dia seumpamanya, insya-Allah dapat pahala. Kalimah yang baik merupakan sedekah. Tadi kita sebutkan contoh yang dekat dengan kita, percakapan yang sia-sia dilarang kerana apa? Membawa kepada masa ini disia-siakan. Sewajarnya masa itu digunakan untuk apa? Untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tenaga tersebut sewajarnya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nombor hadis 3375, fi bab ma jaa fi fadl dzikr, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Nabi mengajarkan kepada kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sama-sama kita berulang kaji malam ni. Zikir yang paling afdal apa dia? Seringkali disebutkan oleh khalifah dalam majlis tahlil. Zikir sebab afdal zikri la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang paling syuruhnya. Sifat orang semua senang, betul tak? Paling susah Allah kan? Allah paling susah kan? Tapi yang ni la ilaha semua insya-Allah senang nak sebut kan? La ilaha illallah. Baik. Ingat la ilaha illallah paling afdal. Kemudian apa lagi? Bacaan ayat Al-Quran. Jangan tinggalkan. Ini adalah zikir yang kita berikan perhatian, iaitu dengan bacaan Al-Quran. Setiap satu huruf insya-Allah paling sikit 10, dan digandakan lagi sampai 700, dan insya-Allah dinaikkan darajat di akhirat nanti kan. Baik. Itu yang pertama dibincangkan
jika tak mampu nak pegang Al-Quran yang 100% bahasa Arab kena ada wuduk tidak. Maka kalau tak ada wuduk, hadas kecil boleh pegang yang terjemahan. Sebab terjemahan ni dia ada dengan bahasa yang lain, dimaafkan untuk tidak berwuduk kalau berhadas kecil, tapi masih lagi tak boleh pegang tulisan Arab ni Baik. Kemudian alhamdulillah hari ini semua ada telefon, pasang apps Al-Quran yang insya-Allah boleh buka walaupun tidak dalam keadaan berwuduk. Baik. Seterusnya yang kedua yang selalu kita ulang apa dia? Selawat kepada Nabi. Yang ini masyayikh, ustaz-ustaz, guru-guru sentiasa ingatkan kepada kita. Jangan lupa berselawat kepada Nabi. Kerana selawat ini adalah ibadah yang sangat hebat. Kerana dinyatakan bahawa ibadah yang turut sama disertai oleh Allah dan para malaikat. Jika muslim-muslimat semua kita ingat, hari Jumaat dibacakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang selawat kepada Nabi. Dan ini boleh dijadikan suatu bentuk cara nak pujuk diri kita. Ustaz-ustaz, guru-guru beritahu selawat ini tak kira siapa yang buat. Orang yang memang dah sentiasa ke, orang yang tertinggal solat ke, orang yang masih nak baiki diri ke, banyak dosa ke, siapa sahaja insya-Allah akan diterima selawatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu bentuk pujuk kepada kita. Kalau rasa lemah, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak ulama ada menyusun hizib Imam Nawawi. Boleh rujuk. Zikir secara sir dan jahar. Zikir yang secara